Baik, Alhamdulillah seperti yang kami kongsikan tadi, kita akan bersama dengan narasumber kita mengongsi satu tajuk pengenalan fotografi perjalanan. Apakah ia dan bermanfaatkah untuk kita ni ketahuinya? Jadi kami bawakan kepada kita bersama narasumber kita, iaitu Yang Mulia Tuan Yusma Bahrin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, ataupun nama glamournya ataupun lebih dikenali iaitu sebagai Bahrin Yusof, ahli pertubuhan fotografi negara Brunei Darussalam, bersama kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya. Jadi ini yang menarik sekali ingin kita ketengahkan melalui segmen dari lensa pengenalan fotografi perjalanan. Jadi mungkin dapat sebagai mukadimah ataupun pengenalan awal kita ni untuk tajuk kita hari ini. Apakah tugasan Tuan pada masa ini dan apakah sebenarnya yang mendorong Tuan untuk menceburi dalam bidang seni fotografi ini, Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada masa ini saya bekerja di Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Inovatif Politeknik Brunei, di mana saya bertugas sebagai pegawai pelajaran. Saya juga adalah ahli jawatan kuasa tertinggi Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Pada permulaannya, sebagai keseluruhan dalam bahagian media ini, saya mula meminati pembuatan video semasa saya membuat supervised work attachment ataupun semasa saya membuat internship di Radio Television Brunei di sini di bandar ya. Alhamdulillah. Jadi itu adalah selama 6 bulan pada tahun 2006. Dan seterusnya saya bekerja di Radio Television Brunei pada tahun 2007 di bahagian News Graphics, di mana saya mereka grafik sebagai graphic designer dan menyunting video, so membuat video video editing untuk news, Rampai Pagi, Sukan dan lain-lain. Oleh sebab saya ingin meningkatkan dan mengasah kemahiran saya dalam bidang media ini dan mahu untuk menjadi lebih kreatif, saya pun memutuskan untuk menyambung pelajaran saya ke tahap Higher National Diploma HND dalam bidang media production di University of Salford, United Kingdom. Selepas itu saya menyambung lagi ke degree dalam Bachelor of Science in Professional Broadcast Techniques hingga ke master level, iaitu Master of Arts in Post Production for TV and Film. Di sanalah saya mempelajari teknik-teknik penggambaran video dan dari pre-production hingga ke post production. Pada masa itu saya banyak membuat penggambaran video dan untuk dokumentari, short films, itu cerita pendek dan mereka grafik. Fotografi bagi saya adalah untuk mengingati balik momen-momen atau detik-detik yang cantik dan bahagia yang boleh dikongsikan bersama keluarga, rakan-rakan, kawan-kawan dan orang ramai. Kerana satu gambar itu saja boleh menceritakan pelbagai cerita seperti suasana pada masa itu, masalah yang dialami sewaktu membuat penggambaran itu, detik-detik lucu dan lain-lain. Inilah yang membuatkan saya atau mendorong saya untuk menceburi bidang fotografi ini. Baik. Alhamdulillah, itu dari minat hinggalah mengejar dari segi akademik mengenai dengan fotografi ini ataupun juga videografi khususnya. Baik, untuk itu juga mungkin dapat Tuan kongsikan bagaimana pula dengan bidang fotografi ini bila bermulanya aktif. Saya bermula aktif pada tahun 2016 dan mula meminatinya dengan lebih mendalam dan mengasah kemahiran saya dalam bidang fotografi pada tahun itu. Ini adalah disebabkan saya ingin tahu dengan lebih mendalam seni fotografi itu kerana ianya berlainan dengan penggambaran atau penggambaran video, dan ianya juga memerlukan
saya untuk belajar dan mula lagi dan belajar dari mula lagi dari basic itu dengan kerana banyak kemahiran yang diperlukan dalam seni fotografi ini. Jadi saya mempelajarinya melalui trial dan error, di mana saya mencuba pelbagai lens kamera, yang mana saya menerokai pelbagai jenis fotografi seperti fotografi perjalanan, fotografi pelancongan, fotografi perjalanan, budaya, sukan, potret, landscape, makro dan lain-lain. Ini juga adalah dorongan daripada Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam, di mana saya mempelajari dengan lebih mendalam lagi seni fotografi daripada ahli-ahli pertubuhan dan juga dari bengkel-bengkel yang diberikan oleh Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Baik. Ini bermakna Mahirah memang pembelajaran itu seumur hidup. Tahu walaupun mempunyai master ataupun degree dan sebagainya, masih lagi kita ni perlu belajar. Seperti contoh tadi kata tuan tadi, lensa-lensanya, pemilihan-pemilihannya. Memang kadang-kadang perlu juga kita untuk kita ni belajar dan juga meneruskan lagi menimba ilmu berkenaan untuk kita ni dapat melihat sejauh mana kepakaran kita ni itu. Baik, seterusnya kita ni terus bersama dengan tuan dengan tajuk kita ni mengenai pengenalan fotografi perjalanan. Jadi ada yang tertanya-tanya, apa sebenarnya fotografi perjalanan ini, tuan? Okey. Fotografi perjalanan atau travel fotografi adalah membuat penggambaran yang mengongsikan pengalaman melalui gambar bersama keluarga, kawan-kawan dan orang ramai. Ini adalah untuk mereka yang ingin melawat ke sesuatu tempat itu dan berjumpa orang yang berada di sana. Makan-makan, makan makanan yang ada di sana dan mahukan pengalaman yang sama. Jadi fotografi perjalanan ini juga boleh menceritakan tentang pahit manis sewaktu membuat penggambaran itu dan berada di lokasi tersebut. Jadi bagi saya fotografi perjalanan meliputi pelbagai genre seperti potret dan orang, fashion, landscape, makanan, olahraga atau sports, fotografi jalanan dan lain-lain, yang mana ianya adalah fotografi yang amat dinamik. Ianya membolehkan anda untuk mengasah kemahiran dan kreativiti dan mengambil gambar semasa berjalan-jalan yang boleh memperbaiki fotografi anda. Jadi fotografi perjalanan ini bukan sahaja membuat penggambaran di luar negeri, tetapi juga penggambaran dalam negeri. Ini ialah kerana perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi berikut ada image-image yang telah saya ambil semasa membuat fotografi perjalanan. Ya, mungkin dapat diceritakan ni tuan berkenaan dengan foto yang telah pun diambil. Ni tuan sendiri yang mengambil ni foto. Ya, saya sendiri yang mengambil Mungkin dapat diceritakan sedikit. Jadi yang sebelah kiri itu adalah semasa saya umrah di Mekah. Jadi saya mengambil gambar yang menggunakan slow shutter speed. Di mana kalau kita melihat sana ada menunjukkan pergerakan pergerakannya. Jadi dia nampak ni orang-orangnya, tapi bagaikan macam ada sedikit kilasan lampu macam lampunya kita ni. Kira adalah macam menunjukkan suasana di sana. Baik, yang gambar seterusnya mungkin dapat dijelaskan tuan. Di mana ni sebenarnya? Kalau yang sebelah kiri itu mungkin tahulah, tapi sebelah kanan atau di mana tu? Sebelah kanan itu adalah di Switzerland. Itu Switzerland di apa namanya? Salah satu gunung di sanalah. Dan mungkin dapat dikongsikan tuan mengenai dengan fotografi perjalanan ini, adakah ia masih lagi sama dengan cara fotografi biasa ataupun perlu ada sedikit perbezaan bila mengambil gambar-gambar jika kita ni mahukan ia dikategorikan sebagai fotografi perjalanan? Fotografi perjalanan ni sebenarnya adalah apa saja yang kita semua kan semua genre Jadi
seperti makanan, gambar makanan, gambar orang-orang. Jadi tidak ada keterhatan barangkali ya. terhadnya lah ya. Jadi asal saja nampak digambar, diambil gambar ya. Kalau biasanya kita kalau kita mau belayaran, lihat si yang cantik kita gambar ya. Itu bermakna fotografi perjalanan dalam singkatannya lah ya. Anda kiralah keterangan warnanya ke ataupun perbezaan ada jelas sedikit. Adalah sedikit ya. Cerita dengan orang pandai fotografi ya. Mesti ada shadow lah sebagainya. Jadi atau anda dikategorikan ataupun anda dihadkan lah jika kita mahu menjadi fotografi perjalanan ya. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin kita dapat saksikan lagi gambar-gambar yang telah pun diambil oleh Tuan Bahrin. Sebentar tadi pada base kita di pagi ini antara gambar telah pun dikongsikan tadi Tuan. Jadi apa perbezaan dengan gambar yang sebelum ini Tuan? Kalau yang gambar yang ini, yang sebelah kiri itu menunjukkan jemaah-jemaah di sana berdiri tu semasa barukan akan sembahyang pada masa itu ya. Baik, di kesempatan ini Tuan mungkin dapat dikongsikan tips ni bagaimana mana tahu saya ni kan cuba-cuba juga berjinak-jinak di dalam bidang fotografi perjalanan ini. Mungkin Tuan dapat dijelaskan sedikit? Ya. Insya-Allah tips-tips yang saya ingin kongsikan ini akan menolong anda untuk memperbaiki penggambaran anda untuk perjalanan anda yang akan datang. Jadi ini adalah tips daripada saya sendiri semasa saya membuat dari pengalaman saya sendiri semasa saya membuat fotografi perjalanan ini. Saya harap ianya akan dapat memperbaiki fotografi anda semasa anda melancong ataupun membuat penggambaran perjalanan ini. Ya. Jadi tips yang pertama adalah kenali kamera anda. Jadi ini adalah yang penting kerana penggunaan kamera ini sama ada menggunakan DSLR, mirrorless ataupun smartphone, ianya adalah penting kerana semasa kita ada di tempat yang dituju itu, kita tidak mahu pada masa itu barulah kita melihat menunya dan melihat setting-setting kamera. Jadi kita mestilah bersedia mencuba dari awal bagaimana bagaimana menggunakan kamera itu. Jadi kenalilah kamera anda sebelum hendak berjalan ke tempat yang dituju, sebelum ke tempat lokasi yang dituju itu. Baik, seperti ini ya Tuan. Mungkin dapat dikongsikan? Ya, ini adalah saya menggunakan teknik panorama pada gambar ini, di mana saya mengambil 3 gambar dan ianya dicantumkan menjadi satu. Ini sama juga, ada 4 gambar. Teknik panorama ya. Teknik panorama ya. Baik, itu antara pengkongsian bersama. Yang pertama, kenali kamera ketani. Untuk selanjutnya, Tuan. Selanjutnya adalah tips yang kedua adalah komposisi. Jadi belajarlah komposisi yang baik kerana ianya akan membantu anda untuk mengambil gambar dengan lebih baik. Jadi luangkanlah masa untuk mempelajarinya. Salah satunya adalah rules of thirds. Jadi kalau kebiasaannya menggambar orang di tengah-tengah, biasanya dia mengambil gambar di tengah. Jadi gerakan sikit kamera itu ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Jadi yang menunjukkan suasana pada masa itu. Pemandangan itu ya. Jadi orang itu sebenarnya sebagai mengisi sajalah. Ya, orang itu mengisi. Kalau di ujung sekali macam mana tu? Boleh. Kalau di ujung sekali pun boleh juga. Tapi kalau di tengah anda bisa kan kalau dilihat ya. Jadi kalau kiri ini bermakna sebenarnya kita ni bukankan fokus kepada orang itu, tapi pemandangannya ya. Betul. Iya. Baik, begini juga ya. Begini juga ianya menunjukkan dua orang yang melihat pemandangan yang di sana dan kita juga tahu di mana tempatnya, itu Bukit Sipater. Ya. Bagaimana pula kalau ia 2 orang dan ia sebelah kiri dan juga sebelah kanan? Jadi adakah ia masih lagi menggambarkan suasananya ataupun ia membuatkan kita ni fokus kepada orang itu terpulang, 2 orang itu? Ikut ia punya, kalau ada pemandangannya, ianya kita akan lihat daripada orangnya dan pemandangannya.
Jadi tu teknik yang lain lagi tu Ya. Baik. Alhamdulillah ya. Seterusnya? Ya, jadi mungkin untuk tips seterusnya ni Tuan. Tips yang ketiga adalah sabar. Ya, ini adalah paling penting, sabar. Gambar yang bagus dan cantik itu memerlukan masa. Jadi kebanyakan gambar dari fotografi yang lain yang kita minati yang cantik, hasilnya adalah daripada mereka kembali ke tempat yang sama beberapa kali. Jadi di sana menunjukkan mereka sabar menunggu waktu yang sesuai untuk mengambil gambar. Jadi setelah itu luangkanlah masa untuk mengatur komposisi gambar dan tunggulah cahaya. Perhatikan detail cahaya dan awan dan tunggu waktu yang tepat dan ketik kamera shutter untuk mengambil gambar. Kadang-kadang apa yang kita mahu tidak akan terjadi, jadi itulah pahit manis dalam seni fotografi. Jadi seperti gambar yang sebelah kanan itu, saya datang dalam pukul 4 pagi dan menunggu matahari terbit. Jadi saya menunggu masa yang tepat dan menunggu cahaya dan awan yang sesuai ya. Jadi perlu ada kesabaran tu. Untuk dapatkan hasil yang terbaik memang kita kena sabar kan. Maklum sajalah kalau kamu Nita ni kalau akan menggambar posing-posingnya banyak kali tapi digunakannya satu saja gambarnya. Jadi kita ni sebagai fotografer sabar. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang tips lain yang mungkin dapat dikongsikan lagi ni Tuan? Tips yang lain adalah bawa apa yang perlu. Jadi untuk fotografi pelancongan ini, fotografi perjalanan ini, seboleh-bolehnya membawa barangan yang ringan. Bagi saya, satu kamera DSLR atau mirrorless dan satu lagi kamera pocket sebagai cadangan sebagai cadangan. Sudah mencukupi. Satu kamera pocket tu maksudnya apa tu? Maksudnya seperti kamera yang kecil smartphone pun okey, boleh juga ya. Itu boleh dikategorikan sebagai kamera pocket lah ya. Kamera pocket ya. Baik. Dan untuk selanjutnya? Jadi kalau memakai DSLR atau mirrorless, satu wide angle itu yang menunjukkan untuk landscape yang 17 hingga 35 dan satu lagi general lensa general iaitu seperti 800 ke 400, 18 ke 135 dan lain-lain. Itu sudah membedai dan janganlah lupa memory card. Ya, itu yang penting. Ini ada guna je tu. Dan lagi ada kodak tu berjual. Pada masa ini semuanya digital sudah. Betul, betul Tuan. Dan untuk selanjutnya lagi Tuan, mungkin ada lagi dapat dikongsikan. Ya, betul. Tips yang kelima adalah bawalah bateri tambahan. Atau menggunakan power bank bagi smartphone. Jadi ini adalah untuk mengelak daripada kita berasa kecewa semasa berada di lokasi yang cantik lagi indah itu. Jadi ini pernah berlaku pada saya di mana saya terlupa untuk mencharge bateri kamera saya dan pada masa itu juga smartphone saya pun low battery pada masa itu. Jadi rugilah bagi saya sendiri rugi kerana tidak dapat mengambil gambar yang saya mahukan itu. Jadi perlunya persiapan dan persediaan ya. Ya, persediaan awal ya. Jadi yang seterusnya Tuan? Seterusnya adalah gunalah tripod. Jadi yang paling penting adalah penggunaan tripod kerana ianya boleh menolong anda untuk mengambil gambar-gambar yang lebih kreatif dan unik, terutamanya sekali semasa waktu malam ataupun jika kita hendak bereksperimen fotografi foto exposure panjang yang mana hasilnya menunjukkan air seperti sutera atau untuk menunjukkan suasana kesibukan. Jadi memang seperti dapat kita lihat ya pada ketika ini. Jadi jadi sebelah kiri itu ini adalah di Tasik Lama. Kalau kita lihat airnya seperti sutera. Jadi yang sebelah kanan itu kalau kita lihat sana ianya menunjukkan kesibukan. Jadi ianya kedudukannya menggunakan
fotografi exposure panjang. Ya. Jadi itu menunjukkan arus satu sedang mengalir dan juga pergerakan ya. Pergerakan ya. Dan kadang-kadang kita ni untuk mengambil gambaran ni faktor cuaca juga mainkan peranan penting. Ya, betul. Mungkin dapat kongsikan juga tuan. Jadi itu adalah tips yang ketujuh. Lihatlah cuaca dan buatlah rancangan ke tempat lokasi itu. Jadi kalau ke tempat lokasi itu gunalah seperti Waze ataupun kalau kita tahu di mana tempatnya lagi bagus Tapi kalau bagi saya gunakan Waze ataupun Google Maps untuk pergi ke tempat yang saya hendak tuju itu. Jadi, lihatlah cuaca pada hari itu menggunakan, kalau di Brunei menggunakan Brunei WX namanya. WX, ya. Jadi lihatlah cuaca di sana menggunakan weather apps itu untuk melihat keadaan cuaca. Ini penting untuk mengambil gambar matahari terbit ataupun matahari terbenam. Jadi telitilah kawasan tempat mengambil penggambaran itu dan carilah tempat yang baik untuk komposisi yang berlainan. Jadi bukannya satu tempat saja, tapi kita cari-cari tempat lokasi dan tempat yang baik untuk menggambar. Baik, untuk akhirnya tuan, kita kongsikan bersama, kita sudah kesudahan masa. Jadi semoga ia bermanfaat juga kepada kami dengan pengongsian daripada tuan tadi. Kesimpulannya tuan mengenai dengan fotografi perjalanan ini. Kurang dari seminit saja tuan. Bagaimana? Fotografi perjalanan amat seronok. Hanya tiba ke lokasi itu sudah langkah pertama untuk kita mengambil gambar yang baik. Gambar yang baik biasanya memerlukan masa, perencanaan dan konsistensi. So rencanalah perjalanan anda dan ketahuilah cuaca lokasi anda. Belajarlah kamera anda dan ketahuilah kamera anda sebelum membuat perjalanan supaya kita tidak tinggal untuk mengambil gambar yang terbaik dan momen-momen yang terbaik. Kadang-kadang apa yang kita gambar tidaklah seperti apa yang kita jangkakan, apa yang kita mahukan. Jadi jika ini berlaku, bersabarlah dan kembali ke tempat lokasi tersebut dan cubalah lagi untuk membuat penggambaran. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Tuan Yusma Baharudin bin Datuk Paduka Haji Mat Yusof ataupun Bahar Yusof, iaitu ahli pertubuhan fotografi negara Darussalam. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.